Okey, cikgu ulang sikit semula. Penggunaan alat pengukur yang lebih jitu, muka surat 22. Muka surat 22 mengukur panjang. So alat yang kita akan gunakan, kita panggil dia sebagai angkup vernier. Okey, ini angkup vernier. Boleh nampak? Angkup vernier digunakan untuk mengukur ketebalan atau diameter luar, diameter dalam dan kedalaman suatu objek. Okey, contohnya kalau kita nak ukur ketebalan buku teks. Kalau kita nak ukur ketebalan buku teks. Jadi kita tarik dia besarkan ruang untuk kita masukkan buku teks. Kemudian kita nampak tak? Dan kita rapatkan semula. Okey ni. Jadi kat sini ni kita dah dapat ketebalan buku teks. So kat mana kita nak baca? Kita akan baca di sini. Cikgu akan ajarlah nanti macam mana cara nak baca. Ini kita ukur untuk ketebalan. Kalau diameter luar, diameter dalam. Apa maksud diameter luar? Apa maksud diameter dalam? Diameter bermaksud ukuran panjang kiri ke kanan bulatan melalui titik tengah. Melalui titik tengah. Dan cikgu lukis supaya pelajar boleh nampak dengan jelas. Okey, apa itu diameter? Okey. So, kalau kita ada bulatan, bahagian yang dalam dari hujung ke hujung melalui titik tengah. Mesti melalui titik tengah. Okay. So ini dipanggil diameter. Yang ini diameter dalam. Manakala diameter luar pula dari hujung ke hujung melalui titik tengah. Ini diameter luar. Ini ialah contoh kalau kita nak ukur silinder penyukat. Dia penyukat, mana dia bahagian dalam dia? Yang ni lah. Ni. Bahagian dalam. Mesti melalui titik tengah. Kalau diameter luar, luar tu maksudnya luar daripada tepi sini ke tepi sini. Jadi kalau kita gunakan angkup vernier ni, kita buka dan kita masukkan pada kita punya silinder penyukat. Macam ni, tak nampak. Macam ni. Okay. So ini ialah mengukur diameter luar silinder penyukat. Kalau mengukur diameter dalam, yang ini untuk yang bahagian bawah ni untuk diameter luar. Yang bahagian atas ni pula adalah untuk diameter dalam. Kalau diameter dalam, kita masukkan macam ni. Masukkan dan kita buka sedikit dan tarik keluar. So sekarang kita dah dapat bacaan untuk diameter dalam. Okay. Itu kegunaan angkup vernier lah untuk mengukur ketebalan, kedalaman, diameter luar dan diameter dalam. Seterusnya, apa yang ditulis? Bahagian terkecil bacaan angkup vernier ialah 0.01 cm atau 0.1 mm. Kalau pembaris biasa, dia punya bacaan terkecil ialah 0.1 cm. Contoh kalau kita ukur, kalau kita guna pembaris,
bacaan kat sini kita boleh dapat contoh kat sini. Contoh kat sini. Kita boleh dapat 4.5. Itu bacaan yang paling tepat bagi pembaris, yang paling jitu untuk pembaris lah. Tetapi bila kita menggunakan angkup vernier, kita akan dapat bacaan sehingga 2 titik perpuluhan. Sebab tu dia kata tadi bacaan terkecil ialah 0.01. Maknanya kita boleh dapat 4.52. 4.53 contohlah. 4.56. Kita kalau guna pembaris, kita tak boleh dapat 4.51, 4.52, tak ada. Kita cuma dapat 4.5 sahaja ataupun 1.2 sahaja. Tapi bila kita gunakan angkup vernier, kita boleh dapat bacaan sehingga 2 titik perpuluhan. Sebab itulah angkup vernier ini lebih jitu. Okay. Oleh itu angkup vernier lebih jitu berbanding dengan pembaris. Berbanding dengan pembaris hanya dapat mengukur bacaan terkecil sehingga 0.1 atau 1 milimeter. Boleh faham tak ni? Kenapa angkup vernier bagus. Kenapa angkup vernier lebih jitu? Kalau ditanya kenapa angkup vernier lebih jitu? Kerana angkup vernier boleh membaca sehingga 0.01 cm ataupun 0.1 milimeter. Okey, sekarang cikgu nak ajar bagaimana cara untuk membaca angkup vernier. Baca angkup vernier ni tak sama macam baca pembaris. Dia agak complicated lah sedikit. Sebab kita kena baca 2 skala. Ada skala utama dan ada skala vernier. Okey, cikgu akan tunjukkan pada awak. So cikgu tak pastilah ni awak boleh nampak jelas ke tidak. Okey, awak tengok kat sini. Yang di bahagian belakang yang besar ni, ini yang kita boleh nampak 0 sehingga 15. Okey, 0 sehingga 15. Ini ialah dipanggil skala utama. Awak boleh rujuk juga dalam buku teks, dipanggil skala utama. Okey, manakala kita ada skala yang kedua dipanggil skala vernier. Gambar dalam buku teks sedikit berbeza dengan apa yang saya pegang sekarang. Yang saya pegang ni sama macam ni, yang dekat atas ni, gambar ni. Sama kan? Betul kan? Ni. Okey, sama. Tetapi di dalam gambar rajah contoh yang sini tak sama. Tapi konsepnya masih samalah. Saya akan ajar cara baca. Okey. Pertama sekali untuk membaca angkup vernier ni, kita kena baca dia punya skala utama. Macam mana kita nak baca skala utama? Okey. Macam ni. Cikgu ambil je lah cikgu. Contohlah ni ada objek apa-apa kat sini. Okey. Sekarang ni cikgu nak baca. Yang mana yang cikgu nak baca? Bukan kita baca garisan yang ini. Ni salah. Bukan yang ini. Kita perlu lihat di mana kosong berada. Kosong ni berada dekat mana? Kosong ni berada dekat mana? Kita rujuk pula pada skala utama. Contohlah. Boleh nampak ke? Tadi tak nampak. Boleh. Okey. Ni. Kosong ni. Tengok yang bahagian atas pula dia punya skala. Ni 0, sini 1. Yang sini 2. Jadi bacaannya 1.4. 1.4 ni dia kalau dia punya 0 ni belum sampai 5 lagi.
dia 1.4 tapi ada lebih sikit. Lebih sikit itulah yang kita nak tahu berapa. Okay, bila kita dah tahu bacaan skala vernier, kita akan tulis. Kita kena tulis dulu bacaan skala utama. Sorry, cikgu cakap tadi skala vernier. Kita kena tahu dulu bacaan skala utama. Okay, ni. Bacaan, cikgu pendekkan, skala utama. Cikgu kata tadi bacaannya ialah 1.4. Cikgu tengok macam ni. 1.40 sentimeter. Baca yang kosong tu berada di 1.40. Okey, ni skala utama. Selepas baca skala utama, kita kena baca pula skala vernier. Kita kena baca pula skala vernier. Mana dia skala vernier? Yang di bawah ni. 0 sampai 10. 0 sampai 10. Ini ialah skala vernier. Okey, ini ialah skala vernier. Pada 0 hingga 10 itu, kita kena cari. Kita kena cari satu garisan senggat yang di bawah yang mana dia punya garisan selari dengan garisan pada skala utama. Siapa tu? Oh, tak nampak jelas. Memang cikgu dari pagi tadi pun cikgu dah cuba nak terangkan, memang tak boleh. Okey, kalau kat sini awak tak nampak jelas, okey, mari kita sama-sama tengok buku teks. Kita tengok sama-sama pada buku teks. Jadi kita rujuk buku teks lah. Kita rujuk buku teks lebih mudah sebab gambarnya lebih besar. Okey, cikgu ulang. Yang pertama kita tengok skala utama. Awak tengok buku teks awak lah. Kita tengok skala utama. Kita tengok 0. 0 ni berada di nombor berapa? Skala utamanya tu berapa? Ni 0. 0 ni dekat skala utama tu bacaannya berapa? Okey, kalau buku teks ni dia punya bacaannya ialah 3.2. 3.2. Jadi cikgu tukarlah yang tadi tu. Bacaannya ialah 3.20 cm. Ni, 3.20 cm. Tapi 3.20 tu dia ada lebih sedikit. Dia ada lebih sedikit. Lebih sedikit itu kita kena rujuk pada skala vernier yang ini. Inilah yang cikgu cakap tadi. Tengok garisan yang di bawah ni. Garisan manakah yang selari? Selari tu maksudnya apa? Garisan bawah ni dia bersambung terus ke atas. Garisan yang bawah ni yang mana bersambung terus dengan yang atas? Tu dipanggil selari. Kalau cikgu lukis, dia akan jadi macam ni. Okey. Antara garisan ni 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garisan ni tak selari. Maksudnya ni dia jauh. Maka dia tak selari. Yang ini dia dah dekat tapi dia juga tak selari. So inilah yang paling selari. So kita kena cari garisan yang selari ini. Bila kita dah jumpa garisan yang selari tu, kita tengok nombornya. Kita tengok nombornya berapa. Yang selari ni dia tunjuk dekat sini. Yang selari ni berapa dia punya, yang ini. Berapa dia punya nilai dia. Awak tengok kat situ. Nilainya ialah 0.02. Yang ini. Nampak tak?
Cikgu dah tunjuk ni. Ni yang selari. Ni kosong sebelah dia. Yang kedua. Yang kedua ni lah yang selari dengan yang di atas. Yang selari dengan yang di atas. Jadi bacaan yang kedua untuk bacaan angkup vernier, skala vernier. Bacaan skala vernier 0.02 cm. Ni 0.02 cm. Ini bacaan skala utama. Ini bacaan skala vernier. So kita perlu tambahkan 3 tambah 0, 2 tambah 0, 0 tambah 2. So jawapannya kita akan dapat 3.22 cm. 3.22 cm. Okey, ini bacaan yang lebih tepat berbanding kita menggunakan pembaris. Kalau kita guna pembaris, kita cuma boleh baca 3.2. Tapi bila kita guna angkut vernier, maka kita boleh baca sehingga 3.22 cm. Okey. Okey, buka nota latihan. Buka nota latihan. Muka surat ni. Muka surat 10. Muka surat 10. Okey, yang bahagian atas ni untuk nota lah. Boleh tengok kat buku teks tu ada sama. Ni pun sama, ada juga kat nota. Okey. Jawab latihan soalan latihan dekat bawah ni, ada A dan B. Ada A dan B. So awak perlu baca macam mana yang cikgu ajar tadilah. Cuba baca dulu. Nanti kalau bacaan awak salah, cikgu akan betulkan. Okey, kalau salah nanti cikgu akan betulkan. So cuba dulu. Okey, cuma ada pembetulan dekat sini. Yang ni milimeter tu tukar kepada sentimeter. Tolong tukarkan milimeter kepada sentimeter. Semua sekali. Semua unit milimeter mm tu tukar kepada cm. Okey. Okey, untuk hari ni cikgu hanya akan ajar bagaimana membaca angkut vernier. Untuk tolok skru mikrometer, cikgu akan ajar kelas yang akan datang. Jadual baru ni awak dah tengok jadual baru. Sains ada 7 masa. Ada 3, 2, 2. So ada 3 kalilah seminggu kita akan jumpa. Okey, jadi kita ada lebih banyak masa. Untuk tolok skru mikrometer muka surat 11 tu cikgu akan bincang kelas yang akan datang. Okey. Faham? Ada masalah? Tak ada. Okey. Kalau tak ada masalah, cikgu berhentikan kelas sekarang. Ada lagi masa setengah jam, awak boleh menjawab soalan A dan B. Macam biasa, dah siap, ambil gambar, hantar kat cikgu. Bila dah hantar kat cikgu, nanti cikgu akan semak. Lepas tu cikgu akan hantar balik kat awak lah. Atau cikgu akan hantar voice note. Okey?